Bertemu kembali, tatkala semakin banyak negara menyaksikan kemunculan pemimpin muda menerajui negara masing-masing seperti Kanada, New Zealand. Namun di Malaysia pula, mereka mungkin menyelah namun terus dibayangi oleh golongan veteran. Kita lihat saja setiap parti yang mendominasi kerusi parlimen, pemimpin tertingginya melebihi umur 60 tahun. Untuk rekod pemimpin-pemimpin kanan negara ini berada dalam lingkungan umur 65 hingga 95 tahun. Walaupun negara mempunyai ramai pemimpin muda yang aktif, namun mereka ini tidak diketengahkan dan masih dibayangi pemimpin veteran politik. Ini yang kita akan perincikan kali ini, bagaimana survival pelibatan anak muda dalam politik, adakah ada kekangan untuk mereka mencipta nama, memegang jawatan tertinggi. Dan kita akan bersama Hishamuddin Bakar, merupakan pengarah eksekutif Ilham Center di talian Skype pada ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habibie. Baik, Encik, bagaimana anda melihat kepada survival pemimpin muda dalam arena politik masa kini? Adakah mereka ini perlu menunggu menjadi veteran baru merasa kerusi tertinggi di peringkat parti maupun gabungan politik ini? Baik, kita melihat bahawa dengan kurangnya penonjolan tokoh-tokoh muda ataupun ahli politik muda ini, saya rasa tergantung di atas dua perkara ataupun dua keadaan. Pertama sekali ialah sebenarnya laluan dan sokongan daripada pemimpin lama politik untuk memberikan laluan kepada pemimpin muda ini untuk muncul dan juga tampil memberikan sumbangan dan juga memberikan keterlibatan mereka di dalam arena politik. Yang keduanya ialah sebenarnya bergantung kepada ketokohan pemimpin muda itu sendiri, bagaimana mereka menempatkan diri di dalam politik. Saya rasa contoh yang paling dekatlah sebenarnya bagaimana tokoh ini walaupun di luar politik, sebagai contohnya Ustaz Abid Liu, bagaimana beliau menempatkan diri, placing himself di dalam politik ataupun di dalam perkembangan ini yang menyebabkan sorotan ataupun tumpuan masyarakat itu tertumpu kepada figura seperti ini. Walaupun begitu, perkara ini tidak berlaku kepada tokoh-tokoh politik anak muda. Walaupun mereka menganggotai sayap-sayap angkatan muda, misal contoh sayap pemuda, tetapi ruang yang diberikan itu walaupun mereka sudah menjadi ahli parlimen dan juga menganggotai ataupun mengetuai sayap muda, tetapi saya rasa agak tenggelam bagaimana mereka menempatkan diri, mencipta isu, meneroka, mencipta inisiatif di dalam masyarakat. Itu saya rasa dua perkara yang saling tergantung untuk bagaimana kedua aspek ini boleh memberikan sumbangan kepada ketokohan ataupun penampilan pemimpin anak muda. Baik, melihat kepada pemimpin veteran yang masih menerajui parti serta gabungan politik ini sudah banyak pengalaman dan juga jasa dalam arena politik. Adakah dengan menggunakan aspek pengalaman dan jasa ini, penyokong di peringkat akar umbi terus menyokong dan juga percaya kepada kepimpinan pemimpin veteran ini? Ini sebenarnya jika kita melihat kepada keadaan politik setempat, kerana kita bertanding mengikut parlimen dan juga DUN, menjadi masalah kepada penggerak parti, misal contoh ialah jika diletak satu calon baru yang kurang dikenali, dalam tempoh berkempen itu mereka memakan masa untuk memperkenalkan calon. Jadi menyebabkan akhirnya refleksi itu dia akan kembali kepada tokoh lama ataupun muka lama yang mana bagi mereka mudah untuk mereka memperkenalkan kepada calon. Jadi ini sebenarnya cabaran kepada parti. Sebagai contoh, yang paling penting di sini ialah sebenarnya bergantung kepada penggerak parti ataupun memahami sebenarnya apa citra dan cita rasa pengundi setempat. Jika parti politik itu membuat kajian, misal contoh, mereka membuat kajian pandangan orang ramai ataupun pandangan pengundi, apa sebenarnya yang mereka dambakan daripada wakil rakyat yang ingin diwakili oleh pengundi. Sekiranya rata-rata mengatakan bahawa mereka memerlukan tokoh muda ataupun pemimpin muda yang boleh mewakili mereka. Saya rasa ini parti politik perlu memberikan tumpuan bahawa mereka boleh menjadikan strategi dan mungkin ini adalah sebagai salah satu winning formula ataupun formula kejayaan untuk mereka mendapat kemenangan dalam PRU yang akan datang. Dan pemimpin muda yang menonjol dapat dilihat dalam beberapa parti politik di negara ini. Sebagai contoh, kita ada Kari Jamaluddin, begitu juga dengan Nurul Izzah. Bagi pandangan Cik sendiri, bagaimana pandangan dan idea fresh dari pemimpin muda ini boleh memperkasakan lagi pentadbiran kerajaan mahupun di pembangkang? Tokoh yang disebutkan tadi, iaitu YB Khairi Jamaluddin dan juga YB Nurul Izzah,
Yang mana saya melihat dua tokoh ini juga sebenarnya agak tenggelam dan jauh daripada sorotan dalam tumpuan politik negara sekarang. Kerana ini mungkin terkait dengan polemik ataupun kedudukan mereka di dalam parti. Jadi kalau kita melihat idea ataupun apa yang ingin mereka ketengahkan bagi mewakili suara anak muda, mereka perlu melepasi daripada kekangan dan juga dogma politik yang mencengkam ini. Jadi saya melihat ini adalah penghalang kepada bagaimana mereka ini boleh keluar daripada kepompong ataupun tekanan parti ini, kerana ini adalah yang boleh kita ambil bahawa tokoh-tokoh pemuda ini perlu keluar dan juga berani untuk bereksperimen bagi mendapatkan kepercayaan rakyat. Apa pandangan Cik melihat ada beberapa parti politik ini dilihat masih dinaungi dengan pengaruh elit politik dan paternalistik sehingga tiada tempat untuk lebih ramai anak muda terlibat dalam politik ini? Bagi memahami situasi politik yang akan datang, saya menjangkakan bahawa ini memerlukan satu pembaharuan dalam penampilan ataupun strategi politik. Pemimpin lama saya rasa mereka perlu berkorban untuk memberikan laluan kepada ketokohan anak muda bagi mewarisi dan juga memimpin, mengambil baton ini untuk memacu lebih jauh ke depan. Laluan ini perlu diberikan sepenuhnya, tidak perlu dibayangi lagi ataupun mereka perlu ragu-ragu dengan kekuatan ini, tetapi pemimpin anak muda juga perlu berani untuk mencipta dan juga membina ketokohan mereka sendiri. Jadi bagaimana anak muda dan pemimpin muda di negara lain ini boleh menerajui kepimpinan parti serta kerajaan? Apakah konsep yang digunakan parti politik di luar negara yang boleh kita aplikasikannya di Malaysia? Saya rasa mungkin di antara perbandingan di antara negara kita dengan negara Kanada ataupun New Zealand itu mungkin tidak sama budaya politiknya. Tetapi saya tidak menolak bahawa sekiranya parti-parti politik ni ataupun anak muda itu sendiri membuat kajian apa sebenarnya yang diperlukan, isu apa yang terkait yang menjadi masalah kepada pengundi. Sekiranya isu ini ditangani dan dekat dengan hati rakyat, saya tidak menolak bahawa sebenarnya bukan kepada tokoh itu ataupun isunya, tetapi sejauh mana keberanian mereka untuk mengangkat dan dekat dengan hati rakyat, itu sebenarnya formula untuk bagaimana negara kita boleh berdiri sama tinggi dan juga duduk sama rendah dengan negara yang berani mengambil pendekatan untuk menampilkan tokoh muda bagi menerajui politik dan juga pentadbiran negara. Baik, terima kasih Hissamuddin Bakar merupakan pengarah eksekutif Ilham Center atas kupasan itu.